Warahmatullahi wabarakatuh. Korang, saya minta maaf sangat-sangat. Asisten pada Nuriza ada petang tadi baru dia kontak mengenai malam ni dia tak dapat nak sertai kita sebab dia punya jadual menuju besok sangat full. Saya minta maaf banyak-banyak. Kita pun dah buat poster, yalah, faham lah kan. Dekat-dekat pilihan raya ni masing-masing banyak tempat yang diorang kena ceramah dan sebagainya. Tak apa, tapi akan ada tarikh ganti nanti dalam masa 2 minggu insyaAllah. Okay? Okay, tak apa, nak buat macam mana kan, kita dah cuba. Saya pun terkilan juga sebab saya hari tu tak puas hati lagi. Tapi dia kata kalau nak naik, boleh dia naik dalam tak sampai setengah jam, 15 minit. Kalau sekejap sangat, ya, baik kita reschedule je. Betul tak? Topik apa malam ni? Topiknya topik semasa lah. Topik semasa. Kita akan bercakap pasal topik semasa lah insyaAllah. Besok penamat calon tu, betul lah, esok yang sibuk tu. Saya pun penat hari ni, saya pun tak nak live lama. Tapi saya nak buat macam perbincangan dengan kawan-kawan je lah. Kita bincang bersama-sama, geng-geng kita je lah. Saya rasa macam ada ikut awan-awan. Tak jadi, tak jadi malam ni. Mana tuduh harapannya, takkan tiap malam nak pergi tuduh harapan korang ni. Alright. Saya sedikit penat hari ni sebenarnya, tapi sebab saya tak ada sempat nak rest. The whole day banyak hal hari ni. And then driving. Tapi buat live juga sekejap lah. Sebab petang tadi saya tak buat live, sibuk. Okay. Jom kita lawan tempat lawan. Okey, baik. Saya mata nampak penat. Memang penat pun. Tak nak lah. Ni bukan buat apa. Korang perasan tak lately banyak diorang ni bergaduh soal kerusi, siapa yang tak dipertandingkan dan sebagainya. Okay, kita akan cakap pasal tu nantilah. Apa-apa pun, Nuriza kena cancel, malam ni kena tunda untuk tarikh yang lain. Okay, dan saya sangat kesian dekat pelaun kerana mereka terpaksa bekerja keras sebab mereka ada pemimpin dan calon-calon yang tak apa-apa kan. Okay, thank you Kinjati Rana. Baik, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu ceramahnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kita patut kesian dekat PAS. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab apa Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap macam tu? Sebab dia mengingatkan bahawa dia mengingatkan walaupun bahawa Muhyiddin Yassin pernah menuduh parti PAS ni ajaran sesat. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kita kena kesian dekat PAS lah. Jadi masa dia berucap di pelancaran jentera Negeri Sembilan semalam, Datuk Seri Anwar kata rakyat patut kesian dekat PAS kerana menyokong ahli politik yang menuduhnya parti ajaran sesat ataupun parti kafir. Jadi dia kata saya belum pernah dengar lagi mana-mana pemimpin UMNO kata PAS parti ajaran sesat. Dan pemimpin PKR ke PH pun tak pernah lagi kata PAS tu parti ajaran sesat. Tapi yang dia nak angkat sebagai Perdana Menteri tu yang kata PAS ni parti ajaran sesat. Muhyiddin yang kata demikian. Lepas tu Mahathir kata PAS tu parti kafir. Itu yang mereka sokong sekarang. Kesian dekat walaupun. Kita patut kesianlah dekat walaupun. Betul, saya setuju sangat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, kejayaan kerajaan perpaduan dalam tempoh 7 bulan yang lepas pada Disember hingga Jun 2023 membantu dari segi membantu mengurangkan beban rakyat adalah
dari segi bantuan Aidilfitri Pesara Kerajaan, sebelumnya 200.5, lepas tu diberi Kerajaan Perpaduan berikan 300.5. Bantuan awal persekolahan sebelumnya adalah RM100. Kerajaan Perpaduan berikan 100.5. Bantuan kas pesawar sebelum ini tak ada, selepas adalah 200.5. Tiket KTMB untuk pelajar dan OKU. Thank you so much Captain Hans, thank you so much. Okey, lepas tu bantuan musim terkujuh untuk pekebun RM600. Dan Kerajaan Perpaduan naikkan kepada RM800. Harga makanan sihat sebelum ni tak ada. Sekarang ni ada yang serendah RM5 dan makanan pagi hanya RM2 sahaja. Tiket KTMB tak perlu dibayar untuk OKU dan pelajar, tadi dah beritahu kan. Dan bantuan Aidilfitri penjawat awam sebelum ni RM500 dinaikkan kepada RM700. Okey, itu sedikit lah. Baik. Dan pada terap kita lihat Sanusi ni, kegagalan kerajaan negeri di bawah Sanusi, kita nampak menyelesaikan masalah kemasukan bekalan elektrik di Kedah Rubber City di Padang Senai. Thank you JTR. Okey, di Padang Senai di Padang Senai hampir menyebabkan salah satu daripada 2 pelabur menarik diri. Jika masalah itu gagal diselesaikan segera, ini akan membuatkan beberapa pihak akan menarik diri. Thank you Sean. Menarik diri daripada melabur di Padang Senai itulah. Alah, lupa dah. Betul lah, di Padang Senai. Okey. Dan hampir menyebabkan salah satu daripada 2 pelabur yang telah pun mengatakan ingin melabur, nak tarik diri kalau masalah tu gagal diselesaikan. Dan sampai sekarang pun kita nampak tak ada jaminan daripada kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah tu dalam tempoh terdekat. Memandangkan kita nampak masalah pengambilan tanah untuk memasang tiang elektrik juga difahamkan belum lagi selesai. Jadi sekarang ni sudah masuk tahun ke-6 kan, tapi elektrik tak boleh sampai lagi ke KRC. Mengapa elektrik tak boleh sampai? Kerana Menteri Besar tak ambil peduli. Sedangkan pembangunan di situ penting kerana boleh buka ribuan peluang pekerjaan, kau membayangkan. Dan kalau Menteri Besar tak peduli, hang panggillah pihak pejabat tanah, Jabatan Kerja Raya dan pihak terlibat untuk tanya bila nak siap. Bukan nak suruh hang pergi pasang sendiri kan. Tetapi Menteri Besar tak buat kerja. Yang dia buat adalah sibuk nak mengatur, nak memfitnah orang. Lepas tu dia koyak. Bekalan elektrik khas di kawasan KRC perlu dihubung dari Tanjung Pauh Jitra sejauh 42 km kerana kawasan industri tersebut memerlukan penggunaan elektrik yang banyak. Jadi minggu lepas salah satu pelabur datang jumpa ni siapa ni, ada nama dia Datuk apa ni, aku kena ingat Datuk Mahathir Khalid. Salah seorang pelabur pergi jumpa Datuk Mahathir Khalid dan maklumkan kalau Februari tahun depan elektrik tak masuk ke sana, mereka terpaksa tarik diri. Dan Datuk Mahathir Khalid kata dia terpaksa suruh mereka sabar jap, tunggu sehingga 12 Ogos depan untuk tukar kerajaan Kedah dan laksanakan projek tersebut. Kalau kerajaan negeri keluar kenyataan mengatakan boleh masuk elektrik pada September lah atau Oktober, sudah ada keputusan dari Esko untuk pengambilan tanah, maka mudahlah. Menteri Besar dekat situ, so beliau bolehlah panggil pihak berkaitan untuk kepastian sebenarnya. Tetapi disebabkan oleh ada seorang Menteri Besar ni yang gagal urus elektrik KRC ni, Kedah Rubber City ni, pelabur nak hampir tarik diri dah lah. Jadi apa yang Pakatan Harapan boleh offer, bahawa kalaulah mereka dapat ambil alih Kedah dan dia orang tak perlu tarik diri dan solusi akan dapat dicapai lah. Dan kalau kerajaan tak mulakan, perkembangan jadi lambat lah dan pelabur tak boleh tunggu. Sebab itu akan buatkan dia rugi. Faham tak? Itu satu perkara. Dan berita terbaru hari ini mengenai REE. Kan, REE ni sedang hangat sekarang ni dan kalau boleh tak mau dijawab
oleh bekas Menteri Besar Kedah ni. Dan pengarah Pejabat Tanah dan Galian PTG diminta menjelaskan kenapa syarikat perbadanan Menteri Besar Kedah tidak dikompaun di atas rampasan 360 guni nadir bumi yang dicuri di SIG. Aku ulang balik, PTG diminta menjelaskan kenapa syarikat MBI ni, MBI Kedah Incorporation, tidak dikompaun atas rampasan 360 guni nadir bumi yang dicuri di SIG. Ini menimbulkan tanda tanya. Bila sebelum ni MBI telah dikompaun sebanyak RM500,000 berdasarkan rampasan yang hanya berjumlah 158 guni yang dicuri. Tapi sebab kompaun mencuri nadir bumi itu dikeluarkan, malangnya kita nampak pengarah tersebut telah dipindahkan. Mungkinlah tak tahu sebab apa dia kompaunkan lah. Thank you Kento. Hanya selepas kita ambil alih Kedah nanti akan kita tahulah kenapa dan mengapa. Jadi penting untuk kita ambil kalih Kedah ni bagi sama dengan Kerajaan Persekutuan supaya kita dapat bongkar mengenai salah laku mereka ni. Jadi kini kita nampak 360 guni nadir bumi yang dicuri dan dirampas, namun tiada sebarang pendakwaan dibuat oleh pengarah PTG yang baru. Perkara ini telah didedahkan oleh siapa lagi? Menteri KDN. Masa dia berucap di sebuah sidang media di Merbuk. Jadi apa lagi? Jawablah, jangan tak jawab. Jawab orang tak tahu. Jangan jadi setan bisu pula orang kata. Jadi Sanusi ni dia kata kononnya dia tak ada kuasa di syarikat perbadanan Menteri Besar Kedah. Dia beritahu kononnya dia tak mempunyai kuasa langsung di perbadanan MBI ni sehingga tak tahu langsung apa yang berlaku di MBI. Kau boleh percaya tak? Dia kata. Dia menimbulkan persoalan adakah CEO MBI itu bertindak tanpa pengetahuan dia, sampaikan tak beritahu dia apa yang keputusan yang dibuat oleh CEO MBI ni, seolah CEO MBI tu membelakangkan dia. Adakah dia nak mengambil hitamkan CEO MBI tu? Ini pelik juga sebab CEO MBI merupakan rakan baik dia, best friend dia, yang merupakan bekas calon PAS di Parlimen Padang Serai pada PRU 14. MBI di bawah Haji Sobri ni didenda RM500,000 oleh PTG kerana mencuri nadir bumi REE. Di mana? Di kompartmen MBI di hutan simpang Enggang Sik, Bukit Enggang Sik. Jadi Haji Sobri juga sebelum ini telah direman atas tuduhan rasuah 13 juta daripada tauke pelumbungan haram. Jadi kita nampak Sanusi ni terdesak sebenarnya. Dia terdesak nak suruh penyokong dia, khususnya penduduk Sikh, sebab dia bertanding di dunia sama. Jadi dia terdesak nak nampak dia ni tak terlibat dengan sindiket pencurian REE ni. Tapi yang terbaru dilaporkan bahawa setiausaha politik, thank you Mat, setiausaha politik Menteri Besar sendiri telah direman berkaitan dengan rasuah RM1 juta. Setiausaha politik Menteri Besar, Setpol dia sendiri, Supol dia sendiri, samalah Supol, aku selalu tukar tu, telah direman berkaitan 1 juta daripada tauke pelumbungan haram tersebut. So, kalau dah setiausaha politik kau sendiri pun sangkut, bagaimana? Okey, korang tahu tak, Sanusi ni dia keluarkan satu kenyataan bahawa dia kata isu politik hendaklah diselesaikan di medan politik, konon. Dibawakan hujah, konon. Bukan guna agensi sekat orang lain bersuara. Lepas tu Rafizi ajaklah dia debat, dah nampak nak bersuara sangat. Rafizi pun kata okey, kau nak bersuara sangat, kau nak bersuara di social media, jadi jom kita debat isu politik. Jom kita debat di medan politik, bawa hujah. Kan dia kata tadi sebenarnya politik ni isu politik diselesaikan di medan politik, bawakan hujah, bukan guna agensi, betul? Dia kata begitu. Okey.
So Rafizi ajaklah dia debat isu politik. Rafizi kata, jom kita debat isu politik, bawakan hujah seperti yang kata di medan politik. Lepas tu kau tahu dia buat apa? Dia tolak debat tu. Bahkan dia peli Rafizi suruh guna formula pulih ekonomi negara. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini? Kesimpulannya apa tuan-tuan? Kesimpulannya apa puan-puan sekalian? Kesimpulannya betul. Telur yelek. Gitu. Okey. Ada satu isu juga berkenaan dengan Nik Abdul dedah permintaan ditolak. Kan? Dan beliau ni ahli Parlimen Bacok, bekas ahli Parlimen Bacok lah, Nik Abdul, anak kepada Tuan Guru Nik Aziz, mendedahkan permintaannya untuk bertanding di salah satu daripada 3 kerusi Dewan Undangan Negeri di Parlimen Pekala Cepa pada pilihan raya negeri, dan dia telah mendedahkan bahawa permintaannya tu ditolak. Jadi kita nampaklah di sini, kalaulah legasi Tuan Guru Nik Aziz ini, kita nampak macam seolah-olah mereka ini nak melenyapkan legasi Tuan Guru Nik Aziz. Dan beliau bercakap kepada wartawan utusan yang saya baca, peringkat awal PAS sebenarnya bersetuju mempertimbangkan hasrat tu. Tapi bila dia nampak nama dia tidak diputuskan, dia dibelapang dada. Dia kata dia terima kasih kepada Presiden Parti, Majlis Syura yang telah berbincang dengan dia sendiri